walau lambat, walau dekat, pokoknya kita sedang menuju satu perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang Nabi sebutkan keadaan seperti malam yang gelap, semakin gelap, semakin gelap. Dan ingatlah, setiap lega yang kita hadapi sekarang ini, setiap ketenangan yang kita hadapi sekarang ini, bukanlah untuk kita berseronok-seronok. Bahkan gunakan sebaik-baiknya setiap kesenangan, setiap kelapangan yang kita hadapi sekarang ini, ketika ini, untuk persiapan masa yang lebih gelap lagi. Alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa dalam majlis ilmu kita pada petang Jumaat yang mulia ini, dalam majlis membaca kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Sadar tuan-tuan sekalian bahawasanya waktu sudah semakin akhir. Kita sedang menghadapi, kita diambang satu perkara yang sangat genting. Walau lambat, walau dekat, pokoknya kita sedang menuju satu perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang Nabi sebutkan keadaan seperti malam yang gelap, semakin gelap, semakin gelap. Dan ingatlah, setiap lega yang kita hadapi sekarang ini, setiap ketenangan yang kita hadapi sekarang ini, bukanlah untuk kita berseronok-seronok. Bahkan gunakan sebaik-baiknya setiap kesenangan, setiap kelapangan yang kita hadapi sekarang ini, ketika ini, untuk persiapan masa yang lebih gelap lagi. Ibarat kalau kita ada, sementara kita ada elektrik, sementara kita ada lampu, siapkan bateri ketika nanti apabila sudah blackout, contohnya, ya. Sementara kita masih ada fridge, siapkan makanan storage sebelum fridge kita rosak, tak ada elektrik lagi nanti, contohnya, ya. Itu bukan persiapan itu saja, persiapan kerohaniannya, persiapan kerohaniannya, persiapan untuk nak menunggu waktu-waktu yang getir itu, tuan-tuan sekalian, pasti akan datang. Teringat saya hadis Nabi SAW. Nabi lihat sahabat-sahabat ketawa. Nabi mengatakan kepada sahabat, kalaulah kau tahu apa yang aku tahu, kau akan lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Sahabat banyak tertawa, Nabi tegur, kau akan banyak menangis kalau kau tahu apa yang aku tahu. Apa yang Nabi tahu? Nabi tahulah mahsyar, Nabi tahu dalam kubur, Nabi tahu akan akhirat. Nabi tahu juga bahawasanya umatnya akan datang, kita akan menghadapi bahaya. Umatnya akan datang, akan dikerjakan orang. Umatnya akan datang, akan tak dapat nak menyelamatkan diri. Umatnya akan datang, akan rosak. Itu Nabi tahu. Sahabat yang 1400 tahun dahulu tertawa, Nabi tegur. Di antara yang Nabi tahu ialah ihwal kita. Kita pula yang menghadapi perkaranya, kita pula lebih banyak ketawa daripada sahabat. Kita lebih banyak ketawa pada sahabat. Ini bukan pula kita terus meratap dan meraung saja, tetapi paling tidak gunakanlah ketenangan kita ini bukan untuk banyak senda gurau dan tawa. Bahkan gunakan ketenangan kita yang ada window period yang tenang sejenak sebagai persiapan untuk menghadapi getir yang lebih akan datang. Kalau Nabi bilang akan makin gelap tu, makin gelap. Bersiap sedia. Kalau kita siapkan payung sebelum hujan, kalau tak hujan sekalipun, kita tak apa-apa. Tapi kalau kita tak, ini bukan siapkan payung sebelum hujan, wang ringgit, kemewahan, insurance, security, bukan. Payung yang kita hadapi ialah payung iman, naungan dari Allah Ta'ala. Hujan yang kita akan hadapi ialah hujan sengsara dan huru-hara yang tak tertanggung, tuan-tuan sekalian. Seandainya, termasuklah kematian tu sekali, seandainya kita tak jumpa zaman bahaya itu, maka setiap ikhtiar kita tu, kita dapat pahala untuk kita pakai sesudah mati kita. Seandainya kita betul-betul jumpa zaman yang getir itu, paling tidak kita dah ada persiapan kerohanian. Kita tak ada daya untuk persiapan perkara-perkara fizikal. Kita tidak ada peralatan, kita tidak ada kemampuan. Nak latih pencak silat pun apalah daya kita sangat. Nak latih senjata pun manalah kita ada sangat. Tetapi jangan tak ada persiapan rohani, persiapan panggil Allah, damping Allah. Biasakan suara kita didengar oleh Allah, panggil Allah tengah malam, ya Allah, ya Allah. Jadi pada ketika itu kalau kita suruh nama Allah, dah terbiasa nama kita, dah terbiasa suara kita diangkat ke langit.
didengar. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala mendengar suara kita. Jadi kita dah mula biasakan, dah mula pandang anak isteri kita dan dengan pandang dengan doa. Bukan pandang dengan kita standbykan makanan dia sampai 3 gudang, standbykan isteri kita oksigen ke apa begitu, standby dengan bekalan zikrullah. Kalau apa-apa berlaku pada aku, engkau tabah. Kalau apa-apa berlaku padamu, engkau tabah. Semuanya akan menghadapi semuanya itu. Kita bukan menghadapi perkara-perkara kecil, kita akan menghadapi perkara-perkara yang sangat besar yang Nabi sebutkan pasti akan berlaku, pasti akan berlaku. Tambahan pula kanan dan kiri kita pandang sekitaran seperti menjurus kepada apa yang Nabi kita sebutkan itu. Maka kita don't take for granted, jangan kita ambil ketenangan yang kita hadapi ni untuk kita ompak-ompakan, untuk kita terus gembira segembira-gembiranya. Bahkan gunakan setiap detik ketenangan kita itu untuk mengambil penuh persediaan untuk menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu kita nak gembira pun, gembira dengan zikrullah, gembira dengan selawat, gembira dengan bacaan maulid, itu gembira, tapi gembira yang mendatangkan pahala, itu gembira yang tak melalaikan kita, itu gembira yang menguatkan hati kita. Ya tuan-tuan sekalian, semoga Allah Ta'ala peliharakan umat Islam seluruhnya, semoga Allah Ta'ala peliharakan umat Islam, semoga Allah Ta'ala peliharakan umat Islam Bani Jawi dengan selamatnya, dengan peliharaan Allah Ta'ala, satu bangsa yang Allah Ta'ala sudah pelihara dari dahulu, moga-moga sampai akhir zaman dipelihara oleh Allah Ta'ala, dibela oleh Allah Ta'ala, dinazrah oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, disembunyikan oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala, dimenangkan oleh Allah Ta'ala, ditangkiskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipupuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, selamatkan bangsa kami, ya Allah, selamatkanlah agama kami, ya Allah, selamatkanlah masyarakat kami, ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah, pandang kepada kami, ya Allah, selamatkan kami, hindarkanlah kami daripada segala keburukan orang-orang yang jahat, ya Allah. Mohonlah kami, jangan sampai kami terikut segala jeleknya orang-orang yang jelek, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, selamatkanlah kami semua, ya Allah, tetapkan iman kami, ya Allah, berikanlah kami pandangan mata hati yang jernih sejernih-jernihnya, jelas sejelas-jelasnya, supaya kami takut kepadamu, ya Allah, supaya kami beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulmu, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung baca kitab Minhajul Abidin kita sampai muka surat dan sebenarnya kata setengah mereka itu bahawasanya duka cita itu tiga duka cita, tiga kekecewaan, ya, tiga duka cita, ya. Jadi alangkan kita dah ibadat pun masih ada duka cita. Duka cita yang pertama ialah duka cita taat tiada diterima, bukan tak buat taat, sembahyang, puasa, haji, Allah, pegang jawatan-jawatan tertentu dalam agama, umpamanya kita jadi Pak Bilal sekalipun, kita khidmat dalam agama, takut pergi haji sampai 5-6 kali, pergi umrah 7-18 kali, Allah, bukan tak ada amal, tapi kosong, amilatun nasibah, amalan yang memenatkan. Duka cita yaumil akhir, dia nak putus nyawa, dia sangka dia banyak amal, kenapa dia sangka banyak amal? Kerana selama ini dia sangka dia ada beramal. Kalau dah doa Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana, macam seolah-olah dia dah sembahyang, dia dah puasa, dia dah zakat, macam dia dah buat. Sangka dia tu segunung pahala. Rosak tak rosak dia tak tahu, ikhlas tak ikhlas dia tak kisah. Allah, dia sangka, jangan kata amil akhir, nak putus nyawa sekali tengok markah aku, mana markah sembahyangku, mana markah puasaku, kosong. Kenapa kosong? Ada kau buat dengan ikhlas? Ada kau buat ikut tata cara yang sebetulnya? Ada yang kau buat tanpa rosaknya tentang syarat rukuknya? Ada yang kau jaga taharahnya? Allah. Bukan tak ada ibadat ketika itu menangis, menyesal, nak tebus, dapat buat satu saja pun jadilah, asal diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai Sayyidina Umar Al-Muhdar mengatakan, kalau aku tahu satu subhanallah aku diterima saja, aku dah happy, aku sedekahkan segala hartaku, kasih orang kita makan semua. Allah, dia mengatakan begitu, ya. Tak tahu amalan kita diterima. Duka cita pertama kalau amalan taat tak diterima. Kita dah buat amal, dah buat sembahyang tarawih apa rupanya Allah Ta'ala tak terima. Berapa banyak
orang sudah perang, orang sudah perang sabilillah, orang mengajar Quran, orang bersilaturahmi, orang sedekah, itu di antara golongan-golongan pertama yang akan masuk neraka. Apa aku berikan engkau ilmu, apa engkau bikin? Aku belajar Quran ya Allah, aku hafal Quran ya Allah, aku tahu tafsirnya ya Allah, aku junjung halal dan haram tegas dan suruhnya ya Allah, dan aku ajarkan orang ya Allah, dan aku beramal dengannya ya Allah. Tuhan bilang kau bohong. Bohong. Kau buat itu bukan kerana aku, bukan kerana ibadat. Kau nak disebut orang kau baik, engkau alim, kau mengamalkan ilmu engkau, kau mengajarkan ilmu engkau, kau mahir ilmu engkau, dan orang dah sebut kat sini kau nak pahala apa lagi pada kami? Wahai fulan, aku berikan kau perkasaan, apa kau gunakan? Oh, aku perang sabil untuk agamamu ya Allah, sampai aku mati ya Allah dalam jalan agama. Kau bohong. Tidak kau tampil kecuali biar orang bilang kau hero, kau kuat, kau perkasa, dan apa yang kau nak kau dah dapat, itu sebutan orang. Di sini apa kau nak lagi? Yang ketiga, kalau Allah Ta'ala kasih dia wang banyak, apa kau guna? Aku derma ya Allah, aku sambung silaturahmi ya Allah, aku bantu orang susah ya Allah. Kau bohong. Kau hendak bahawasanya orang puji engkau, orang bilang kau adalah kaya, murah hati pula. Dalam murah hati, baik pula dengan saudara mara, tak lupa. Sambung silaturahmi dengan orang susah, tak lupa. Dan kau nak orang dah sebut. Kasihnya apa kau nak lagi? Allah. Dan ketiga-tiga ni di antara golongan pertama dimasukkan dalam api neraka. Bukan tak ada amal. Amal, rasanya tiga-tiga tu disebutkan, tiga-tiga kita belum pernah beramal macam mereka. Punya hebatnya, tetapi tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak diterima. Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala baik, tidak terima kecuali yang baik saja, ya. Tak ditujukan kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan beri. Allah Ta'ala akan ambil sudi nak terima. Bahkan na'udzubillah, setiap hari sembahyang kita berapa banyak yang naik di atas talam cahaya, naik ke langit, berapa banyak yang digumpal macam gombal, dipukulkan balik muka kita. La haula wala quwata illa billah. Sembahyang tu kita namanya, ngadap Tuhan tu namanya, hati kita sambil ingat, ini aku lepas ni aku nak makan, lepas ni aku nak ke sini. Sambil ingat, boleh umpat orang dalam hati kita, boleh ingat perkara-perkara lucah dalam hati kita tengah sembahyang. Sembahyang tu namanya puasa. Setakat mata perut tak makan, tekak tak minum aja, tapi matanya tak puasa. Orang ibadat puasa tu ibadat. Orang ibadat tengah tengok orang joget, Allah, orang ibadat telinganya sedang dengar radio, lagu-lagu suara wanita, bidu wanita semua. Itu ibadat namanya. Duka cita, taat tak diterima, na'udzubillah, ya. Takut sekali, ya. Takut kalau ibadat kita tak diterima, ya. Lepas tu tak berani nak minta, ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa bukaana wa sahurana wa makanana, semuanya semua tu, Allah, semuanya tak berani nak minta. Pakai minta saja, Rabbana taqabbal minna. Sudah yang Allah Ta'ala ajar. Ya Allah, bukan tak boleh kita bilang nak sebut-sebut yang tadi semua boleh, tapi kau sebut itu salat ke? Kau sebut itu puasa ke? Sebut saja. Allah Ta'ala ajarkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima daripada kami amal kami yang sedikit. Terima daripada kami amal kami yang rosak. Terima daripada kami dosa kami yang banyak. Terima daripada kami segala-galanya yang tak betul. Kalau kurang untuk kau tampungkan, kalau jahat untuk kau baikkan, kalau kotor untuk kau bersihkan, kalau ada sedikit yang baik minta kau tambahkan. Terima daripada kami seadanya, sejahatnya, seburuknya, sejeleknya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, duka cita maksiat bahawa tiada diampun. Allah, kita ingat dosa dah lama. Kita dah pergi haji. Kita sekarang umur dah 69. Dululah masih muda begitu. Tiba-tiba nak mati tengok dosa kau. Dosa umur aku 19 tahun, aku ada buat begini masih ada. Rupanya itu masih besar lagi. Dengan kau dah haji berapa kali pun dosa itu belum dapat mengimbangi lagi. Macam mana? Macam mana Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi kau nya tak minta ampun. Kau tak ada taubat, kau tak pasangkan syarat taubat, kau tak menyesal kau dah pernah buat dosa itu. Kau tak menyesal syarat taubat, dah tinggalkan, menyesal. Dia dah buat benda tu masih dia bujang, umur 19, umur 22, 23. Kemudian dia dah berkahwin, dah baik dah. Dah berkahwin, dah baik dah. Tetapi dah lama dah tinggalkan perkara-perkara dosa orang-orang bujang lah. Tak tahulah apa dosanya, ya. Tetapi dia menyesalkan tak? Dia taubatkan tak? Tahu macam buat bodoh saja. Buat bodoh saja. Nak mati dia tengok masih banyak dosanya belum bergunung. Masih bergunung. Dah minta ampun Allah Ta'ala. Dah minta ampun tapi syarat taubat kau tak penuhi. Kau belum menyesal, kau belum rayu betul-betul pada Allah Ta'ala. Ketika itu macam mana? Macam mana, ya Allah? Takut ya, duka cita kalau dosa tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, masuk kubur dengan bawa segala dosa-dosa kita. Allah, payah nak syahadat akhir hayat. Payah nak syahadat pada akhir hayat. Payah nak jawab soal kubur kalau kita masih dengan banyak-banyak dosa-dosa kita itu, ya. Ditakuti sekali, berlindung sama Allah Ta'ala. Mintalah Allah Ta'ala ampun segala dosa kita dengan sebenar-benarnya. Mengaku tak asal bangun tengah malam, bangun apa semua,
mesti ingat kalau dosa aku macam mana ya Allah, dosa aku dah terampun belum ya Allah, dosa aku dah terampun belum ya Allah. Mohon senantiasa. Tak kita tengok orang-orang yang banyak dosa mati tiba-tiba mukanya berubah menjadi hitam, walaupun dia orang baik, tapi kerana ada dosa-dosanya yang silam itu masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Dan yang ketiga, dosa duka cita makrifat takut ditinggal, tak dapat makrifat Allah Taala. Ini kategori yang ketiga ni kita tak heran langsung lah. Orang alim kalau tak dapat makrifat, tak dapat kenal pada Allah Ta'ala, setiap perkara dia kenal Ta'ala, setiap perkara dia nampak Allah Ta'ala, dia tengok ini saja dia ingat Allah Ta'ala yang ciptakan. Subhanallah, berpikul-pikul subhanallah disebutkan nampak satu benda ni. Nampak kucing saja dia ingat ni ciptaan Allah, dia tengok kucing macam mana dia makan apa semua, tengok apa semua dia ingat Allah, semua makrifat kepada Allah. Apa lagi tengok dirinya, apa lagi tengok cuacanya, apa lagi tengok gunung ganangnya, apatah lagi tengok segala-galanya, semua dia tengok tu saja, dia tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman dengan semut bual-bual saja, bicara saja, dia sudah minta ampun kepada Allah Taala, minta ya Allah jadikan aku hamba yang bersyukur padamu ya Allah, kerana berikan nikmat sampai bahasa semut pun dia boleh faham, ya. Masya-Allah. Makrifat yang kepada kita ni, sebelum makrifat mesti kena tahu hakikat. Dan sebelum hakikat mesti kena komplit syariat. Macam yang kita bilang, kita yang ketiga ni kita tak ada kisah langsung. Syariat pun kita tak heran apa, amalan aku sah ke tak sah ke, batal ke tak batal ke, kabul tak kabul, aku pun tak kisah. Maknanya kau tak kisah syariat. Macam mana kau nak faham hakikat Allah yang kita cakap ni? Kita rasa kita mendongak ke langit jauh sekali kita dengan orang-orang yang ahli makrifat, ya. Makrifat, kenal kepada Allah Ta'ala, faham segala hakikat, ditinggalkan, tak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.